Tengok dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Akhir ayat wa huwa al-azizu al-hakim. Allah Ta'ala sebut semua makhluk atas dunia ni bertasbih, di langit dan di bumi. Kemudian di akhir ayat dia sebut dia dua sifat. Satu sifat al-aziz, gagah perkasa. Yang kedua al-hakim, bijaksana. Apa rahsia? Ni ulama tadabbur ni dia duk ngorek rahsia ni lah, yang menariknya Al-Quran ni, yang kita tak akan jemu. Dalam ayat ini Allah kata al-azizu wasfil aziz. Allah Ta'ala sifatkan zatnya yang mulia dengan sifat gagah perkasa, maha berkuasa. Sebab lepas pada ni Allah nak beri arahan supaya berperang. Jadi kalau kamu takut kepada musuh, jangan takut. Kamu ada Allah yang bersifat Al-Aziz, yang Al-Ghalib, Al-Qawi, yang gagah perkasa, yang akan beri pertolongan pada kamu kalau kamu ikhlas dalam perjuangan. Baik. Kemudian Allah sebut sifat yang kedua Al-Hakim. Al-Hakim yang penuh kebijaksanaan. Maknanya Allah yang perintah kamu berjihad. Jihad ni boleh mati, tinggal isteri jadi janda, anak jadi yatim. Tapi ingat, Allah suruh berjihad bukan kerana nak suruh kamu mati gitu je. La, laisa abasan. Bahkan Allah Ta'ala letakkan satu persiapan yang besar, syurga yang menanti begitu hebat bagi para mujahidin yang melaksanakan tugas untuk menegakkan agama Allah. Jadi jangan bimbang, ikut je. Berperang, jangan lari. Sebab pulangannya besar. Kalau tak mati dalam peperangan, mati juga waktu lain. Mati juga. Jadi baik kita mati dalam, kata orang mati dalam peperangan, mati dalam keadaan mulia, lebih baik daripada mati yang sia-sia. Yang kedua, faedah yang kedua, ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat ini para jemaah sekalian, umum lapak dia mengingkari semua orang yang bercakap tak serupa dengan perbuatan. Semua dalam perjanjian, janji tak tunai. Dalam arahan, suruh dia tak buat. Dalam larangan, dia larang, dia pula langgar. Maka sepatutnya orang yang suruh orang buat, dia dulu mula. Dia dulu mula. Bila dia larang orang jangan buat, dia paling jauh sekali. Ini suruh orang jangan tinggal maksiat. Tak dia keluar rumah, tak dia keluar majlis lagi, berkebuk dah, isap rokok dah, penceramah ni. Oh sedap dia ni. Jadi itu dia panggil, bukanlah adab orang yang buat benda baik itu. Syarat dia mesti kena buat dah. Kadang-kadang dia berusaha untuk buat. Dia berusaha untuk meninggalkan benda yang tidak baik, tapi kena ada usaha. Jangan tak ada. Kalau tidak, siapa dia bercakap saja dia tak buat, sama ada dia kazibun fi aqwalihi, memang seorang pembohong, mari duk kelentung orang yang suruh dengar cakap dia. Satu, kazibun fi ma taqul, ataupun mustakbir, orang yang sombong. Apa yang aku cakap ni untuk kamu, saya tak payah. Ini ada satu kumpulan ajaran yang mengaku sebagai ajaran makrifat. Makrifat ni mana makam dia ni, makam makrifat, kena Allah Ta'ala. Kamu ni makam syariat, kamu kena semaya, kena puasa, kena sedekah, kena kuat. Dia jerih maya dak sebab makam makrifat. Ni lagi dahsyat ni. Tapi masalahnya murid-murid dia boleh percaya tu. Percaya. Ni lah wali besar. Maya tidak tu wali besar. Nak tengok tak pergi masjid tu wali besar. Kalau orang perempuan mari nak bersalat, cium tangan boleh cium belakang. Sebab syekh ni dengan orang perempuan macam tunggu kayu, tak nampak apa. Kalau sedap ceritanya, lepas salat dengan orang perempuan tak syekh ni tunggu kayu. Keluar baby, nyek mari budak kecil. Dia kata siapa dia ni syekh? Anak. Tunggu kayu sungguh lah weh. Boleh anak kecil lagi tu ayah ni. Baru betul perjalanan. Itu bahaya dia. Orang yang buat tak ikut. Yang ketiga, faedah yang ketiga, kita ambil ringkas. Dalam ayat yang sama lagi.
Innallaha yuhibbul ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Taala murka sangat-sangat. Ayat yang ketiga ni Allah Taala murka sangat orang yang berjanji berkata tapi tak buat. Ayat 3. Di sini yuhtaju bihi fi wujubil wafa'i bil wu'ud. Ayat ini menjadi dalil yang kuat, wajib menunaikan semua janji. Kalau kita janji dengan orang, kita wajib tunai. Jangan bermudah-mudah ya abaikan janji, janji dipermain-mainkan, janji diperkotak-katikkan. Tak apa janji tu. Kita sekarang ni kita dapat apa yang kita nak, janji tu abailah. Dia panggil janji ke laut, bahasa orang sekarang ni. Jangan. Termasuklah janji kita dengan Allah. Ada orang ni dia berjanji, dia bernazar. Aku ni kalau dapat gini sekian wajib atas aku buat. Dapat sungguh benda yang dia nak tu. Anak dia dapat 10A. Apa ni projek yang dia nak dapat, tiba-tiba lembik tengkok, ustaz, tak ada ke akta lain boleh ubah. Awak niat apa dalam nazar? Niat apa? Niat nak puasa sebulan, ambil muka. Puasa. Niat apa? Niat nak sembelih lembu 2 ekor kalau dapat projek. Boleh. Niat nak sembelih kambing boleh. Kecuali nazar maksiat. Itu tak payah. Nazar lara tak payah tu. Ada seorang ni dia berdiri, Nabi tengah kuliah, dia berdiri tengah panah luar masjid. Nabi kata siapa tu? Dia kata nama dia Abu Israel. Abu Israel ni dia bernazar, tak mau duduk, tak mau masuk bawah bangunan, nak duduk bawah panah terik matahari, dan dia berpuasa. Nazar nak puasa. Nabi kata suruh dia duduk, masuk di bawah bayangan teduh, teruskan puasa. Maknanya hak puasa itu ibadat, terus nazar hak lara tak payah. Termasuk juga orang bersumpah. Tengok cerita semalam, cerita Maqil malam, dia bersumpah tak mau kahwinkan adik dia kan. Tapi oleh kerana mari arahan lebih baik, maka dia kena batalkan sumpah itu dan dia kena bayar kafarah dan dia kena buat apa yang terbaik. Jadi itulah di antara kita hari ini al-wafa' bin nazri. Jadi siapa dia meletakkan satu syarat dalam diri dia untuk nak buat ketaatan, buat. Kalau tidak dia buat saja ya. Saya ni nak buat gini-gini. Ni ramai orang berjanji ni. Nak buat masjid lah, nak tolong pondok lah, nak buat tu, nak buat ni. Tapi bila sampai waktu kita nak buat, kita tanya dia, maaflah, ekonomi merudum. Ekonomi tak stabil. Padahal nampak banyak ya. Pitih tak stabil. Akhir kali janji tidak ditunaikan sebab di atas nama tidak stabil. Allahu Akbar. Mari kita cepat habis. Yang keempat, ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ka'annahum bunyanun marsus. Ayat ini hassun minallahi li'ibadihi 'alal jihad. Ayat ini Allah Taala galakkan hamba-hamba dia supaya berjihad. Dan Allah ajar bagaimana strategi peperangan. Kalau kita ni tak ada strategi apakah kompayakung gitu, tak boleh. Bukan cara Islam. Cara Islam mesti ada tersusun. Sebab itulah waktu apa ni 5S. Nah, tahu bila diperkenalkan 5S ni? Tak ingat dah. Sibuk. Mari Jepun, kita kata apa yang Jepun ni. Jadi ada sahabat kita di bahagian dakwah, dia kata, dia panggil ustaz-ustaz ni, suruh masuk dalil. Hak sebenarnya S1 ni sudah ada dalam Islam, susun, teratur, sudah ada. Kita duk nampak Jepun, tak nampak hak kita. Ini masalah kita. Kita kagum dengan barang orang, kita lupa barang sendiri. Jadi ayat ini Allah Ta'ala galakkan berjihad, wa ta'limul lahum, Allah ajar bagaimana cara pelaksanaan dia, yang bagilahum an yasuffu fil jihadis saffa. Dalam jihad ni mesti ada kesatuan. Kalau tidak musuh ketawa. Dia ni so ni 3 orang sini, 2 orang sini, 5. Mana nak kuat? Tapi kalau soft, orang nak masuk tak berani. Orang nak masuk tidak berani. Itulah dia panggil kekuatan jihad, mantapkan iman dalam perjuangan menegakkan agama Allah Azza wa Jalla ini. Kita kena kuat supaya ka'annahum bunyanun marsuf, tak boleh. Jadi Nabi kita larang duduk seorang-seorang.
kita alaikum bil jamaah, kita mesti dengan jamaatul muslimin. Maknanya ahli sunnah wal jamaah ni ikut sahabat, ikut para ulama-ulama yang besar, supaya kita tidak lari terperangkap dengan ajaran Mu'tazilah, ajaran-ajaran yang asing daripada Islam. Itu yang dikatakan. Maka elok sangat mujahidin ini buat saf seperti saf solat. Nah, maknanya jangan ada ruang yang orang boleh masuk. Saf solat kita pun kena rapat, supaya syaitan tak boleh mari duk melilau celah-celah. Ingat dah nama syaitan yang kacau orang solat ni. Ingat nama apa? Tak ingat. Nama dia Khinzab. Ingat dekat itu kita cerita? Nama apa syaitan yang kacau orang solat? Nama Khinzab. Atau kata ada bacaan bagi tak Khanzab. Itu nama syaitan yang duk kacau orang solat. Jangan buh nama. Boleh cucu nak buh nama Muhammad Khinzab. Jangan nama syaitan kacau orang. Syaitan air, hatu air duk kacau orang waswah. Wuduk sampai ke basah habis baju tu. Nama dia Walhan. Kena ingat nama tu. Walhan, syaitan air. Khinzab, syaitan kacau orang solat. Dia mari. Jangan main. Jadi kita ni bila sah kita mantap, itulah nak hadis Nabi kata la tusawwanna sufufakum. Kamu mesti samakan sah solat kamu. Kalau tidak, Allah Taala tak satukan hati kita. Jadi sebab hati tak bersatulah, sah kita bengkak bangkut sekarang. Ini pun ada garisan. Kalau tak ada garisan, bagaimana agak-agak? Oi, mesin zigzag kita. Kenapa mesin zigzag? Gini kita punya sah solat. Ada garisan pun tak betul lagi. Macam mana kita nak kira? Allahul musta'an. Jadi ada orang kata oleh kerana hati tak bersatu, sah tak sama. Ada kata oleh kerana sah tak sama, hati tak bersatu. Hak mana dulu? Hati dulu ke sah dulu? Jawabnya dua-dua. Nabi kata la tusawwunna, samakan saf au la yukhalifanna, ataupun hati kamu tak bersatu. Jadi puncanya mari daripada hati tak bersatu, sah kita tak sama, ataupun oleh kerana sah kita bengkok, hati kita pula tidak bersama. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, yang kelima, masih lagi dalam ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam ini ulama tadabbur kata allaqa subhanahu al-mahabbah li haula'i bi a'malihim. Allah Taala nyatakan innallaha yuhibbu, sifat Allah Taala menyayangi, mencintai, sayang, suka kepada orang-orang yang berperang dengan sifat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak suruh Tuhan sayang, kena ada sifat ini. Yang pertama, yuqatilun. Tulis. Yang pertama, yuqatilun, makna orang yang bergerak, orang yang berperang, orang yang berjihad. Jangan duduk diam. Ay fala yarkanuna ilal khuluri wal khumuli wal kasali wal jumud. Jangan orang ni orang lemah, orang tak aktif, orang lembek, orang tak ada kerja. Bahkan dia pula melemahkan agama. Orang ajak suruh berjual, tak mau. Saya tawakal, duduk tidur masjid, mandi pun tidak. Nak tunggu orang bagi nasi bungkus hari-hari. Tak. Kena bangun bergerak. Itu sifat yang pertama, yuqatilun, orang yang berperang. Yang kedua, berperang fi sabilihi, pada jalan Allah. Ini menunjukkan ikhlas. Berjuang, sifat yang kedua mesti ikhlas. Payah saya ikhlas ni, bagai dalam hati. Oleh kerana kita ni bagai dalam hati ikhlas, kita nak suruh nampak kita ikhlas, semua benda kita tulis belakang dengan tulus ikhlas, pak bagi orang. Berapa cek mau bagi hari ni? Derma untuk buat masjid. Cadangannya 10,000 tu nak bagi tu. Tapi wartawan ada tak? Terlupa panggil wartawan tu, kacek bagi 2,000. Mana ikhlas? Tak ada. Ikhlas. Si fi sabilihi, syarat perjuangan kita ni fi sabili, ikhlas. Sifat yang ketiga, apa dia? Safa maknanya mesti dalam satu barisan, satu saf yang mantap, yang tak boleh orang goyah kita. Kena ada kesatuan. Tak boleh kita sendiri-sendiri, tak jadi. Kena kuat. Rabi'an, yang keempat, ka'annahum bunyanun. Bunyan ay kal bunyani, seperti satu binaan yang kukuh. Binaan yang kukuh. Mana satu binaan?
Tak ada orang buat rumah tiang saja. Ada. Atap saja rumah. Mana ini atap ada, rumah tiang tak ada. Tak ada rumah saja. Mana kalau rumah kena ada tiang, kena ada atap, kena ada besi, kena ada semua. Maknanya itu dia panggil bunyan, ai al-bunyanu hisnun mani, kena ada kota pertahanan yang kuat. Yang kelima, marsus, yang tersusun, ai la yatakhallalahum wa ma yumazzuhum, supaya orang tak boleh attack kita nak memecahkan kesatuan Islam. Hari ini banyaklah pecah-pecah ni. Kan? Ini istinbat daripada para ulama tadabbur. Dia kata itulah dia syarat nak dapat mahabbatullah. Tanda tuan-tuan. Syarat nak dapat mahabbatullah bagi seorang pejuang kena ada 5 sifat. 5 sifat ini berjuang, ikhlas, soft, seperti binaan yang kukuh, dan tidak ada ruang untuk dimasuki oleh orang-orang yang nak merusakkan kekuatan kita. Alhamdulillah, cukup kita 5 perkara dalam tafsir kita pada kali ini. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang seterusnya insya-Allah. Dalam siri yang akan datang, ayat 5 dengan ayat 6. Ayat 5 dengan ayat 6 cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.